Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alihi kiram wa ashabihi al-izam syahidillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin wa 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang saya muliakan, lagi dihormati dan dikasihi tuan pengurusi masjid, timbalan pengurusi serta pegawai masjid dan ahli jawatankuasa masjid yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah, yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah SWT kerana pada malam ini dengan izin Allah SWT kita ada kelas takmil kuliah maghrib kita, walaupun secara live, secara rakaman ataupun apa sekali pula, audio kuliah ke Facebook, live Facebook ke apapun, kita berada dalam keadaan menuntut ilmu. Sudah pada pasti ya, kita semua dirahmati Allah SWT. Semoga kita semua sihat walafiat. Marilah kita sama-sama banyakkan zikir, berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita semua selamat daripada bala bencana, mara bahaya, dan juga bebas selamat daripada penyakit yang berjangkit ni. Semoga kita dalam doa, semoga Allah mengangkat penyakit COVID-19 ni daripada muka bumi ni. Apapun, kita pasti diuji dan diuji. Kita ingat bahawa segala apa yang berlaku ni Allah ujian daripada Allah SWT. Allah nak uji iman kita. Saya sembang dengan kawan-kawan, banyak yang kalangan kita, tak semualah, setengahnya disebabkan ada ujian begini, ramai yang cakapan mereka, etika mereka boleh jatuh kepada kekufuran.
syirik, munafik, macam-macam lah. Kerana apa? Kerana tidak redha dengan Allah, mengeluh dan meletakkan makhluk memberi bekas, meletakkan makhluk memberi mudarat, meletakkan makhluk memberi manfaat, itu salah. Apa-apa pun kita wajib usaha dan ikhtiar, kita letakkan keyakinan kita kepada Allah SWT. Semoga Allah memberi kesihatan kepada kita, menyelamatkan kita. Jadi kita kena yakin kita mengaji ilmu sifat 20 di tauhid, yang memudaratkan Allah, yang manfaat Allah. Jadi jangan kita ada kuasa diri dan meletakkan makhluk memberi bekas. Itu penting dalam kehidupan kita, ya. Apa-apa pun ujian melanda mendatangi kita, kita kena sabar, redha, supaya kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Itu menyelamatkan akidah kita. Apa-apa berlaku, ini semua kehendak Allah SWT. Ingat ayat Quran, hadis sebut, Allah uji kita mengikut kemampuan kita. Jadi kalau Allah uji macam ni, kita dah tak sabar, memanglah sabar ni mudah, tapi kita cubalah menjadi orang yang bersabar, redha dengan Allah SWT, maka Allah akan muliakan kita. Allah akan mengangkat kita, orang yang beriman, yang darjatnya tinggi di sisi Allah SWT. Itu penting. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahimakumullah, InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada malam ini. Kitab Aqidah Islamiyah, itu keluaran Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Itu akidah ini ditulis oleh Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin dan Syekh Muhyiddin Disto, jilid 2. Siapa yang ada kitab boleh buka pada muka surat 161, iaitu Basar. Okey. Sebelum itu saya terlupa satu amalan yang mana diijazahkan oleh masyayikh, ahli ulama. Jadi lepas subuh mengelakkan daripada penyakit, contohnya lepas subuh kita baca 28 kali Salamu qaulam mir rabbir rahim. Yakin dengan Allah. Salamu qaulam mir rabbir rahim. Dalam surah Yasin kan. Salamu qaulam mir rabbir rahim 28 kali minta dengan Allah SWT selamat. Dan juga kata Syekh Zainal Asri, lepas subuh juga kita baca 41 kali. Ini selalu saya ulang, InsyaAllah selamat daripada penyakit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'an. 41 kali. Baca lagi Inna azalna 11 kali. Baca lagi Alam Tarakai, Al-Fil, surah Al-Fil 11 kali, dan Qul Wallah 11 kali. Kalau nak tambah lagi, bacalah Li'ila fi Quraisyin 21 kali. Boleh baca lah. Itu untuk selamatkan kita daripada gangguan atau gangguan penyakit dan macam-macam lah. Boleh juga kita baca surah Al-Baqarah ada, boleh baca. Dan ayat kursi boleh juga kita baca selamat daripada gangguan. Baca 11 kali dengan syarat 9 wakah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca 11 kali setiap hari atau setiap kali lepas solat, benteng daripada gangguan. Lepas tu 3 kul, bacalah Qul Wallah 100 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 100 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. InsyaAllah ada manfaat. Dan kalau nak boleh lagi, ijazah daripada Ustaz Muhaizat untuk memberi suatu ilmu yang berguna kepada kita. Kalau kajian, bacalah Bismillahirrahmanirrahim 3000 kali sehari. Buatlah selama 41 hari ataupun 1 hari. Boleh buat. Ni masa Covid ni, masa PKP ni, elok kita ada rumah, kita bacalah amalan. Kalau tak ada kuliah macam ni, boleh lah solat sunat awabin ni. Buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, buat 6 ataupun 8. Besar fadilat dia. Okey. Surah Awabin boleh Google tengok, fadilat dia besar. Okey. Kalau ada kuliah ni, mana maghrib isyak ni, kita isilah ni. Okey. Kuliah lebih bagus lagi lah daripada amalan sunat. Baik tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah. Baik. Kita pergi pada muka surat 161, itu sifat basar. Basar. Sifat basar. Yang lepas kita baca habis sama mendengar. Ini kita baca basar.
Basar maksudnya melihat. Kalau bahasa pada pelihat. Pelihat lagi tepat dah. Bila ni milik mutlak Allah SWT. Tak boleh kongsi orang lain dah. Ni untuk Allah. Kalau melihat ni kita sebut melihat kena kurang lagi. Melihat boleh juga, maha melihat pun boleh. Pelihat. Bila pelihat maknanya Allah SWT sahaja yang sebenar-benar melihat. Kita ni melihat juga, tapi melihat kita ni diciptakan. Melihat kita baharu. Allah tu pelihat qadim. Jadi Allah nak suruh kita ni mengaji ni, maknanya kita kenal Allah, kenal kita, kenal Allah, kenal Allah, kenal kita. Mana tu tauhid dah. Maknanya melihat. Kita dah tahu dah. Bila ni pun saya dah kupas. Nak membuktikan bahawa Allah yang tu maha melihat, pelihat, mana Allah menciptakan kita ni melihat, tapi melihat kita ni dengan mata. Melihat kita dengan mata cahaya. Allah melihat tidak dengan mata, tidak dengan alat. Itu nak beza dengan qadim dengan baharu ni. Kan? Baik. Jadi Allah tidak melihat dengan mata, dengan alat, tak ada. Melihat Allah macam mana? Dengan sifat basar. Zat Allah yang bersifat dengan sifat basar, melihat. Bila sebut pelihat, makna tidak ada yang tak boleh lihat dah. Allah kita melihat, tapi melihat kita terbatas. Balik dinding tak nampak dah. Ada yang mata dekat, ada yang mata jauh, rabu dekat, rabu jauh. Kita ni melihat tak? Maknanya kita diperlihatkan oleh Allah SWT. Yang mana, siapa yang memperlihatkan kita? Allah. Jadi melihat kita ni maknanya bergantung kepada Allah, tak terlepas daripada kuasa Allah. Bukan kuasa kita semata-mata melihat. Tak terlepas daripada qudrah dan iradah Allah SWT. Baik. Melihat, pengertian melihat. Basar adalah sifat yang azali. Yang azali lagi. Kita sebut azali. Azali yang asal lagi. Azali yang ada pada Allah Subhanahu Taala. Bila Allah adalah sifat tu, zat. Zat sifat semua ada pada Allah. Yang berkaitan dengan sesuatu yang kelihatan atau yang maujud. Sebagaimana perselisihan pendapat yang terdahulu. Dalam kitab ni dia urai pendek pendek. Pada sifat sama, sifat melihat, sama mendengar, sama dengan sifat sama tu melihat, mendengar, ya. Dalil Allah SWT bersifat sama dan basar. Dia sama basar ni dia dekat-dekat. Macam kita telinga dengan mata dekat. Mana sama basar, sifat Allah SWT terdekat-dekat. Dalilnya bagi di mana? Ada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Lepas tu kita belajar. Ini perundangan kita. Pegangan ahli sunnah wal jamaah tak lagi. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Tu empat perkara tu tak boleh berpisah kita. Tapi ada juga sahabat kita di luar sana ikut Quran dan hadis ya. Ijma' ulama, qiyas tak nak pakai. Apatah lagi yang paling malah lagi menolak mazhab. Tak perlu kita bermazhab. Lagi parah. Bahaya. Bahaya. Kenyataan begitu bahaya. Boleh terjejah akidah. Okay. Sebab apa? Sebab kita bukan pakar Al-Quran, kita bukan pakar hadis. Jadi kita kena rujuk ulama. Ulama ni dia pakar Al-Quran, pakar hadis. Jadi tak perlu kita hurai dah. Kita belajar dengan ulama. Ikut ulama. Ijma' ulama, sepakat ulama. Walaupun ada khilaf sebagaimana qiyas untuk beri faham kepada kita. Tak bolehlah kita pegang Quran saja, tolak hadis, Quran tolak hadis, macam-macam lah. Mana sekali Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Baik. Kata Imam Al-Bajuri, satu ulama, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, wajib beriktiqad. Beriktiqad mana pegang bahawa terdedah ni, pendengaran berlainan dengan keterdedahan penglihatan. Jadi maknanya terdedah mana pendengaran kita dan penglihatan kita ni tak sama, ya. Melihat kita dengan cahaya, pendengaran kita dengan gelombang, dengan bunyi, ya. Tak sama. Okey. Manakala keterdedahan kedua-duanya, maknanya melihat dan mendengar ni tidak sama dengan keterdedahan ilmu. Tak sama pula dengan keterdedahan ilmu. Bahkan setiap satu mempunyai hakikat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu kaji, hakikatnya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana
Cuma kita tahu kita ni Allah bagi kita melihat dengan mata. Dengan mata, dengan cahaya. Dengar dengan telinga, ada alat. Tapi siapa yang mendengarkan tu? Allah memperdengarkan telinga kita. Ya. Jadi kita tidak boleh meletakkan kita mendengar tanpa campur tangan Allah. Salah. Dia jadi Jabariyah, Qadariyah habis ya. Jadi segala kerja buat kita, bercakap kita, makan kita, melihat kita, apa semua ni tak terlepas daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah lah yang memberi kita lihat, Allah yang memberi kita dengar ni, maknanya inilah kuasa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun pengertian ini tidaklah sebagaimana yang biasa dipahami, iaitu melihat dengan mata. Melihat dengan mata lebih jelas daripada mengetahui. Bahkan semua sifat Allah SWT adalah sempurna, dan mustahil ada sesuatu yang tersembunyi, terlebih dan terkurang. Ya, mustahil. Baik, semuanya sempurna. Mustahil sembunyi, mustahil terlebih dan kurang. Mana tidak. Allah itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Baik, kalau saya baca dalam kitab ni sifat 20 Ustaz Muhammad Tejo ni, bagus ni, boleh beli ya. Dia punya uraian ni jelas lah ya. Dia sebut sini apakah pengertian basar. Dia kata cara mengetahui basar ini, melihat ini iaitu wajib. Dia kata sini wajib ke atas setiap mukallaf yang ditaklifkan syarat mengetahui dan berintiqad. Dia punya point dia. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar, iaitu perlihat, dan mustahil atasnya Allah SWT bersifat dengan buta. Jadi wajib berintikad macam tu. Kita wajib berintikad, wajib percaya, yakin dengan 100% bahawa Allah bersifat dengan sifat basar. Zat Allah yang bersifat dengan sifat basar, perlihat. Dan mustahil ni barang tak ada, wajib tu ada. Mustahil ni tak ada. Yang tidak ada pada Allah. Mustahil atasnya Allah bersifat dengan buta. Apa? Sebab sifat perlihat itu sifat kamalat, kesempurnaan. Kalau buta tu basar, perlihat. Kalau bersifat buta tu maknanya itu sifat lemah, sifat makhluk lah buta. Allah tidak buta, itu sifat kekurangan, mustahil. Okey. Dia bagi takrif sini. Suatu sifat yang wujudi, yang ada, yang berdiri pada zat Allah SWT, yang bertakluk, yakni berkait dengan setiap yang mawjud secara meliputi, yakni tahu secara meluas sebagai ta'alluq, yakni ataupun tugas yang bertambah atas ta'alluq ilmu. Okey. Ini jelas, itu sifat dia. Ini dalam bab basar tadi. Okey. Dia uraian kitab ni dia detail lagi lah. Baik, kita baca ni yang asas ni. Kalau macam mana pun perlu kita fahami lah. Ulang-ulang insya-Allah sifat ni. Maka akan bertambahlah keilmuan kita insya-Allah. Di sikit ada bagi sini. Itu sifat basar, melihat. Okey. Okay, dalam insya-Allah dalam 5-10 minit lagi insya kita berhentilah. Baik, habis tu habis sifat basar. Boleh faham lah. Boleh kita tengok baca. Dia sebab tauhid ni kena ulang-ulang baca bagi faham. Saya nak baca pun dah ulang-ulang. Baik. Seterusnya iaitu kalam. Kalam berkata-kata, perkata. Sifat yang seterusnya perkata. Pengertian kalam. Kalam adalah sifat yang azali yang ada pada Allah SWT. Maknanya sifat ni orang kata serentak dengan Allah. Bukan makna Allah ada dulu baru ada sifat, ada sekali. Zat Allah ada, wujud yang Allah ada sekali. Azali sekali. Adalah sifat. Adanya zat adalah sifat. Sebab apa? Sifat dengan zat ni tak berpisah. Dengan sifat kalam itu Allah SWT menyuruh, menegah dan memberitahu sebagaimana yang diungkapkan dalam wahyu yang disampaikan kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil. Taurat Nabi Musa, Injil
Nabi Isa, dan kitab Zabur Nabi Daud. Kita belajar kalau dulu kitab suhu apa semua kita belajar dulu masa sekolah dulu, lembaran-lembaran tu. Kalam Allah SWT itu tanpa huruf dan tanpa bunyi. Nampak tak? Kalam ni banyak dia urai sini ya. Kalam ni mana Allah tu zat Allah bersifat kalam, berkata-kata. Allah SWT tanpa huruf, tanpa bunyi. Kita ni bunyi, berhuruf. Allah tidak demikian. Sebab apa? Sebab tak sama Allah dengan makhluk, sama ada pada zat, pada sifat, pada apa perbuatan. Dan juga tanpa dahulu dan tanpa kemudian. Kalam Allah tu tanpa dahulu, tanpa kemudian. Dahulu kemudian tu semua makhluk. Tanpa nahu dan tanpa tata bahasa dan sebagainya. Nahu, kalau kita belajar ilmu nahu, mantik, saraf, balaghah tu semua tu makhluk. Allah tidak demikian. Taklif dan sebagainya tak boleh buat. Satu pun tak sama dengan makhluk. Baik. Dalil ada dua. Dalil naqli. Firman Allah SWT, wa kallamallahu Musa taklima. Ini biasa orang kata, elok juga kita amah ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau orang pensan ke apa, baca banyak-banyak. Boleh baca 3 kali, 7 kali, 11 kali, 41 kali. Baca letak kat dada kanan tu, baca hembus minta Allah sedarkan. Boleh juga. Wa kallamallahu Musa taklima. Kita baca supaya kita baca ni supaya kita tak pensan. Ni ulama-ulama ajar kita lah amalan ni. Wa kallamallahu Musa taklima ni surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 64. Boleh rujuk wa kallamallahu Musa taklima. Yang bermaksud Allah SWT telah berkata-kata kepada Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Jadi kalau kita tengok gini, ni kena tafsir lah, kena takwil lah ni. Mana Allah berkata-kata dengan Musa ni bukan ada suara, bukan ada bunyi. Dia kata guru saya, mana Nabi Musa ni dia tanya doa minta dengan Allah SWT, jadi Allah beri dia faham, terjawab dalam hati tu, satu-satu terjawab. Itu dia katakan kata-katanya Allah dengan Musa. Okey. Dan firman Allah SWT lagi, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Surah Allah ini surah At-Taubah ayat 6. Yang bermaksud ni dalil berkata-kata Allah SWT ni, yang kata tidak berhuruf, tidak suara, bunyi. Kalau kita baca Quran pun kalam ni kalam zati, kalam lafzi, yang dilapah tu panjang nak faham tu. Yang bermaksud ayat ni, ayat Quran ni surah At-Taubah ni ayat 6 ni, dan jika seorang daripada kaum musyrik, musyrik yang mensyirikkan Allah musyrik, meminta perlindungan kepadamu, yakni supaya jangan dibunuh, maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar keterangan Allah SWT, yakni tentang hakikat Islam. Jadi orang ni perintah Allah SWT ni, kalau orang kafir, orang syirik ni, orang mensyirikkan Allah SWT ni, jangan dibunuh lah, berilah perlindungan. Mana beri? Supaya kita tidak menzalimi dia. Beri dia ni dengan keterangan dengan hakikat Islam, bagi dia sampai Islam, mungkin dia kembali berislam. Kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat dia beroleh keselamatan. Jadi ini maknanya ihsannya. Allah SWT kita mempunyai niat ihsan, sifat ihsan sama manusia. Dan telah sabit dalam hadis sahih bahawa Allah SWT itu berkata-kata dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Nabi naik jumpa Allah SWT tu, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatul, terima semayang tu. Macam mana bukan bercakap macam kita ni. Mana dia, yani Allah memfardukan solat 5 waktu ke atas baginda dan umatnya yang sebelumnya difardukan 50 solat. Pada solat kita ni sebenarnya asalnya 50, kurang-kurang pun jadi 5. 5 pun orang tak lewat lagi. Kacau. Ramai umat Islam hari ni mengaku beriman kepada Allah SWT tapi tak solat. Allahu Akbar. Baginda berulang-alik menemui Allah SWT sehinggalah Allah SWT mengurangi solat tersebut kepada 5 waktu sahaja dengan pahala 50 waktu. Maksud sini, asal ni kita semayang ni Mi'raj ni, mulianya Nabi ni, Nabi kita ni, mulianya solat ni, maknanya tanpa perantaraan wahyu dari Jibril.
direct dapat menghadap Allah SWT. Tempat yang mana Allah SWT saja mengetahui. Yang kita tahu kepada naik pada atas langit itu Arash, Sidratul Mustawa, Sidratul Mustawal Ala. Tempat yang mana tempat itu dipilih oleh Allah SWT supaya Nabi duduk situ. Bukan makna Nabi jumpa Allah tempat di situ. Tak. Allah tiap tempat. Jadi sama juga perintah solat ni maknanya secara kerohanian. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku lalu, aku dipanggil dengan kata-kata, aku berikan farduku dan aku ringankannya ke atas hamba-Ku tu kurang. Maknanya bermakna Nabi diberi pahaman oleh Allah SWT. Maknanya kurang. Maknanya dari 50 jadilah buat 5 waktu, bermakna sama dengan fadilat semaya 50 waktu. Okey. Mulianya. Kita semaya ni mi'raj kita dengan Allah SWT. Okey, dah isyak dah tuan-tuan. Jadi sekali itu sajalah tuan-tuan. InsyaAllah boleh rujuk boleh rujuk, kita berhenti situ. Boleh rujuk balik dalam kitab Jadi saya mohon ampun dan maaf banyak kekurangan-kekurangan, jadi kelam kabut sikit mula dah lewat Jadi saya mohon ampun maaf banyak-banyak ada salah dan silap. Ambillah sebagai keberkatan ilmu pada malam ini untuk mengajar diri saya sendirilah. Kongsi dengan tuan-tuan, bukan niat saya nak mengajar, saya tak ada ilmu, saya jahil. Untuk kongsi sedikit maklumat tentang sifat-sifat Allah ni. Moga-moga Allah memberi kefahaman dan beri iman dan takwa pada kita untuk kita bekalan kita pada akhirat Allah SWT. Jadi sekali itu saja, semua ampun dan maaf yang baik daripada Allah SWT. Ya ilmu yang kurang daripada kelemahan diri sendiri, kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu rasul. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa rzuqna fahman nabiyyin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.